Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita masuk kepada ayat 59 daripada surah Al-Hajj yang kita dah tilawahkan dan kita dah bagi dan kita belum melihat secara terperinci perkataan demi perkataan, ya. Kita dah lihat secara terperinci perkataan demi perkataan ayat 58 serta tafsirannya. Hari ini kita cuba tengok bagaimana analisa ayat 59, ya. Baik, di sana kita ada jumpa lam sekali lagi, ya. Lam di sini kalau diterjemahkan dengan makna demi, ya. Demi, pasti. Pasti itu dekat nun tu. La yadkhulannahum, ya tak? Kat nun tu pasti. Dipanggil nun itu nun taukid. Taukid dengan sungguhnya. Taukid itu maknanya dengan sungguhnya, dengan pastinya. Jadi demi pastinya, kemudian kita ada ya, ya tak? Ya dengan makna ya, iaitu ia memasukkan. Yudkhilannahum, bukan ia masuk, ia memasukkan, ya, ia memasukkan. Demi pasti, pasti itu dekat nun tu. Dia asalnya dakhala yadkhulu, ya, dakhala yadkhulu. Namun di sini dia bukan dakhala masuk, dia adkhala yudkhilu, ya, adkhala yudkhilu. Kalau dakhala masuk, ya, kalau dakhala masuk, dakhala yadkhulu, di sini adkhala yudkhilu, memasukkan. Maknanya kalau bahasa sharafnya dia kata rubai. Rubai ini strukturnya binaannya 4. Ya, binaannya 4 perkataan, 4 huruf. Adkhala yudkhilu mudkhala, ya, adkhala yudkhilu mudkhala. Jadi strukturnya 4, tambahan dengan kan. Ya, kalau dakhala yadkhulu masuk je. Tapi kalau memasukkan, tambahan dengan kan, Arab dia ambil adkhala yudkhilu. Adkhala yudkhilu. Contoh ginilah, ya. Duduk, jalasa yajlisu, ya, jalasa yajlisu. Tapi kalau mendudukkan, ajlasa yujlisu. Ya dah, ajlasa yujlisu. Maknanya katalah al-ustaz yudkhilu at-taliba fil madrasah. Guru itu memasukkan pelajar itu ke dalam sekolah. Ya, al-ustaz mendudukkan ajlasa at-talib, ya tak, fil amam misalnya. Ya, dia mendudukkan pelajar itu di depan. Jadi ajlasa yujlisu. Macam sini adkhala yudkhilu, memasukkan. Ya, bukan masuk, memasukkan, ya, bukan masuk, memasukkan. Jadi apa nama dia, yakni Allah pasti. Mana dianya? Ya tu. Ya tu dia. Ya tu dia. Mana pastinya? Nun tu. Nun tu tambahan tu. Sebenarnya tak ada sangkut paut dengan tak ada sangkut paut dengan kata kerja dakhala yadkhulu, adkhala yudkhilu. Tapi dia datang untuk menguatkan. Jadi kita boleh terjemah pasti ia akan memasukkan. Demi pasti ia, demi itu dekat lam tu. Pasti ia akan memasukkan. Demi pasti ia akan memasukkan mereka. Mereka yang siapa? Mereka yang hajaru fi sabilillah. Ya, mereka yang qutilu au matu. Ya tak? Tu mereka ni, tiga ni lah.
mereka yang hajaru fi sabilillah, maka Allah janji demi pasti ia akan masukkan mereka, ya, la yudkhilannahum mudkhalan yardaunahu. Tengok di situ tak guna perkataan madkhal, guna perkataan mudkhal. Ya tak? Maknanya apa? Tempat, ya, tempat bukan tempat masuk, tempat dimasukkan, ya, tempat dimasukkan bukan tempat masuk. Kalau tempat masuk madkhal, tempat keluar makhraj, ya, tempat keluar makhraj. Tapi bila tempat yang dimasukkan, dia tak pakai madkhal, mudkhal. Serupa juga lah tempat yang dikeluarkan mukhraj, mudkhala sidqin, ya tak? Jadi maknanya di situ, siapa dia home di sini? Itulah tiga ni, alladzina walladzina hajaru fi sabilillah, ya, orang yang berhijrah pada jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lebih daripada 200,000 sahabat, ya, tapi yang dikebumikan di Baqi', yang dikebumikan di Madinah tu tak ramai. Ramainya hijrah fi sabilillah, ya, ramainya hijrah fi sabilillah. Maknanya tidaklah hujan emah di negara orang, yo lah lantaknya hujan batu negeri sendiri. Tak ada hujan emah negeri orang, yo lantaknya hujan batu negeri sendiri, ya tak? Demo tak ada sikap apa itu. Sikap yang ada pada demo, macam mana nak kembangkan, macam mana nak hijrah pada jalan Allah, nak kembangkan agama Allah. Jadi sebab itulah maknanya kita kata ahlan, maka kita kata bahawa para sahabat ni tak ramai yang dikebumikan di Baqi', ramainya dikebumikan di luar Madinah, ya, sebab demo berhijrah pada jalan Allah untuk agama Allah Ta'ala. Barangkali ada yang mati perang, thumma qutilu, dibunuh. Barangkali dalam masa berhijrah itu ada yang mati biasa, ya, au matu. Matu ni mati biasalah, daripada mata yamutu, ya tak? Mata matilah ia, ya, ya, maknanya barangkali dia mati biasa tapi masih lagi mulia pasal fi sabilillah, ya, sama ada dia qutilu fi sabilillah ataupun matu fi sabilillah. Kan ada sahabat-sahabat yang matu fi sabilillah, maknanya tidak sampailah sempat dia berperang. Barangkali ada yang sakit, ya, barangkali ada yang tak sempat perang dah meninggal. Macam kita ambil contoh Abu Ayyub, kan, Al-Ansari, tak sempat dia berperang, sudah dia meninggal. Jadi orang ini tergolong dalam yang dikatakan matu dalam ayat 58 tu. Matu maknanya orang ini mereka yang telah mati. Mati tak sempatlah mereka berperang, ya, ataupun dah habis perang. Dia mau duduk di situ, Cyprus, ya, duduk di Rhodes Island, di pulau-pulau di Mediterranean tu, tuan-tuan. Kawan-kawan daripada Turki, kawan-kawan daripada Itali, dia mau berkhabar bahawa ada makam-makam sahabat di pulau-pulau itu, ya, di zaman Muawiyah. Muawiyah adalah orang yang pertama, khalifah pertama melancarkan armada. Armada ni tentera laut lah, ya tak? Maknanya jasa Muawiyah tu ialah orang yang seawalnya melancarkan armada laut. Ya, kita maknanya kita kata para sahabat ini, ya, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, kata Nabi, ya, sahabat-sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa-siapa jua di antara mereka yang kamu jadikan panduan, kamu dapat petunjuk. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, ya tak? Jadi dia orang yang pertama buat armada. Daripada situlah makanya pulau-pulau di Mediterranean itu di bawah kerajaan Islam, ya, di bawah kerajaan Umayyah, lepasnya di bawah kerajaan Abbasiyah, dan kemudiannya di bawah kerajaan Osmaniyah, ya, di bawah kerajaan Osmaniyah. Jadi orang ini semua yang tiga ni, walladzina hajaru fi sabilillah, ada yang hijrah untuk mengembangkan dakwah Islam, ya tak? Dan kemudian ada yang terpaksa berperang, lalu dikatakan thumma qutilu, dibunuh. Mungkin dia ada yang tak sempat berperang, dalam perjalanannya sudah mati, ya tak? Au matu, ataupun lepas perang baru dia mati. Tuhan sebut satu,
Pertama Tuhan kata la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, itu dah. Kali ini la yadkhulannahum mudkhalan, la yudkhilannahum, akan ia masukkan, pasti, demi pasti, demi pasti ia akan masukkan mereka, la yudkhalannahum, adkhala yudkhilu, la yudkhilannahum, pasti, demi pasti ia akan masukkan mereka dalam tempat yang dimasukkan, mudkhala. Kalau tempat masuk, madkhala. Kalau tempat yang dimasukkan, mudkhala. Allah purposely, intentionally memasukkan mereka. Bukan mereka masuk. Kalau mereka masuk, madkhala. Kalau mudkhala, mereka dimasukkan. Mereka dimasukkan, mudkhalan, yardaunahu, yang mereka redha. Radiya yarda, radiya yarda. Apa tanda mereka di sini? Ya di awal, ya. Waw nun di hujung, tak? Ya di awal, ya. Waw nun bila ada ya di awal, ya. Tambah waw nun di hujung, mereka. Yang mereka senang, mereka redha dengan jalan masuk itu. Maknanya kita kata tempat dimasukkan, tempat mereka dimasukkan, yakni syurga itu. Yardaunahu. Dia sebenarnya apa pasal? Ya tuan-tuan, puan-puan, meninggalkan negeri sendiri, meninggalkan keselesaan. Ya tak? Meninggalkan negeri sendiri, meninggalkan keselesaan. Kalau duduk di Madinah tu kan selesa. Nabi ada. Ya tak? Tapi mereka memilih untuk mengembangkan Islam, untuk berperang fi sabilillah. Tinggalkan keselesaan dan kesenangan. Ada yang mati, ada yang miskin, ada yang maknanya kita kata luka. Mereka tinggalkan kesenangan dan keselesaan untuk agama Allah. Maka sebab itulah apa yang mereka cari? Yang mereka cari ialah ibtigha'i mardatillah, keredaan Allah, dan imma syahadah wa imma nasru, sama ada syahadah, mati syahid, ataupun nasru, kemenangan Islam. Yang mereka cari adalah kemenangan Islam, nasrum minallah wa fathun qarib, mereka cari kemenangan daripada Allah, dan juga maknanya pembukaan bandar-bandar Islam, kota-kota Islam, jadi bukalah Amman, bukalah Qahirah, bukalah Dimashq, dengan Islam, dengan maknanya pembukaan Islam. Itu yang mereka cari sebenarnya. Maka tak heranlah Allah janjikan akan masuk kepada suatu tempat yang mereka akhirnya bila masuk tu mereka cukup senang, cukup meredainya. Yardaunahu, daripada radiya yarda, ramai jadi yardauna. Hu tu iaitu tempat masuknya tu, tempat di mana mereka dimasukkan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Pastinya mereka akan senang gembira. Kemewahan dalam syurga itu jauh lagi daripada kemewahan yang ada di dunia ini. Kemudian Allah pun menyatakan wa innallaha la'alim. Mungkin ada yang berhijrah, ada yang bahkan terbunuh, tapi rupanya niatnya tak betul. Maka wa innallaha la'alimun. Wa innallaha la'alimun. Kalau nak terjemahnya, wa inna tu bahawasanya, la'alimun itu sesungguhnya. Wa innallaha, bahawasanya Allah sesungguhnya amat tahu. Apa ni? Amat tahu niat-niat ada yang tak betul niat. Ada muhajir Ummul Qais misalnya, ada yang muhajirnya, hijrahnya lid dunya aw imra'atin yang kihuha. Hadis yang pertama dulu, dalam hadis-hadis 40, hadis yang pertama disebut ada yang hijrahnya limra'atin, ada yang hijrahnya lidunya aw imra'atin yang kihuha. Ada juga barangkali yang pergi kerana untuk ghanimah, dalam peristiwa Uhud, dalam peristiwa Uhud. Ada yang barangkali pergi ke Damsyik, pergi ke Rom Timur dan sebagainya kerana dunia. Wa innallaha la'alim, bahwasanya Allah itu sesungguhnya dia tahu niat-niat yang menyeleweng tu, dia tahu. Maksudnya ini sebagai ingatan kepada orang yang nak berhijrah pada jalan Allah, untuk mengembangkan agamanya, dan kemudiannya untuk mempertahankan umat Islam dan tanah airnya. Ada yang mati, pastikan niat,
betul. Sebab itu kan ada dalam hadis Nabi kata niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Apa maknanya? Bukan suruh niat je tak beramal. Dah, pastikan niat tu betul. Amal je niat tak betul, penat dapat, kelahi pun dapat. Ya tak? Penat dapat, kelahi pun dapat. Maknanya amal saja tapi niatnya tak betul, bukan kerana Allah. Jadi penat dapat, kelahi pun dapat, duit pun habis. Duit pun habis, ya tak? Tapi kalau niatnya kerana Allah, ya, tak akan ada penatnya, bahkan akan ada ganjaran balasannya di sisi Allah, ya. Hartanya tidak akan sia-sia, tenaganya tidak akan sia-sia. Dan tak ada pasalnya nak kelahi. Pasal khoja ini khoja Allah. Siapa buat dapat pahala. Tak ada, siapa tak buat maknanya tak dapatlah. Pegang itu je. Ya, kadang-kadang khoja fisabilillah ni tuan-tuan. Khoja sukarela, bukan bergaji. Jadi kita tak boleh nak marah siapa. Lantaknya meta je. Kan? Kita tak boleh nak marah. Dia tak dapat lah apa. Yang buat khoja ni jangan banyak labun. Ya tak? Sekarang langsung tak dapat pahala. Kan langsung tak dapat pahala. Ya tak? On je, jalan je. Ya tak? On je jalan. Macam-macam. Kita ramai ni macam-macam. Ada kira nak kenduri je pun ada. Khoja tak buat, dia kira nak kenduri je. Ya tak? Pun ada. Mak, sudahnya khoja tak selesai, kenduri habis. Ya tak? Betul, tinggal khojanya. Tinggal khojanya. Jadi maknanya di situ kita tak boleh nak marah pasal benda ni sukarela, fi sabilillah, ya, fi sabilillah. Tapi maknanya kita kata Allah itu alim. Kod ada orang niat tak betul, inna Allah la alimun, ya, bahawasanya Allah itu sesungguhnya amat mengetahui akan niat-niat yang barangkali dalam ramai yang syahid itu ada rupanya bukan fi sabilillah. Kan tuan-tuan perempuan mengaji masa kitab Riyadhus Salihin kemarin dalam bab ikhlas kan? Kan ada orang yang mati syahid tapi bila sampai padang mahsyar reject, audit punya audit, kena. Ya tak? Betul tak? Kamu berjuang untuk aku. Ya Allah, saya pergi ke medan ya Allah. Ya tak? Saya berjuang ya Allah dengan apa yang engkau kurniakan kepada saya. Apa kata Allah? Bahaung. Orang Tani kata bahaung, ya tak? Bohong je. Itu bahasa orang Tani, ya tak? Bahaung, ya. Susah nak ngajuknya. Susah. Berasa nak demai, berasa seruai. Berasa seruai tu kalau dedor ya. Dia kata berasa seruai, berasa seruai, berasa nak demai, berasa nak demai. Payah nak ikutnya. Kalau anak Hindu tu anak Hinu. Jaga lembu, jaga lembu tu jaga lembu katanya. Duduk juga degree 4 tahun tak boleh pergi ya tak. Gena tak boleh pergi ya tak. Jadi apa ni tadi ya, kita kata bahawa nak dikaitkan tadi bahawasanya kod ada dalam ramai tu, maka akhirnya Tuhan kata bahang ya. Kadzab, ya, kamu menipu kata Tuhan. Ya tak? Kamu menipu. Qatalta lil himayah, kamu berperang bukan kerana aku tapi kerana nak menunjuk kehebatan, ya tak? Untuk menunjukkan bahawasanya kamu itu berani. Maka bohong kamu kata Allah. Tak dapat dia. Tak dapat dia, ya tak? Bila dia audit balik dah reject, dah reject, maka tak dapat dia. Kan ada orang begitu. Jadi maknanya kena cari Allahu Akbar, ya tak? Kita nak mencari maknanya niat yang baik ini. Sebab itu dikatakan niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Kenapa? Maknanya bukanlah marah kita beramal, tapi jangan sampai rosak niat. Ya, kadang-kadang ada orang buat kerja amal, masya-Allah, tapi niatnya tak pernah yang betul. Niatnya tak pernah nak betul, ya tak? Allah, ya tak? Sentiasa riak, sentiasa ujub, sentiasa takabur, sentiasa nak mencemik, sentiasa nak jadi jangan sampai rosak itu. Sebab itu kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalannya. Ya.
Jadi wa innallaha la alim. Allah itu bahawasanya Allah sesungguhnya alim, amat ia mengetahui akan niat-niat yang ada dalam hati seseorang. Halim, penyantun, ya, di sini diterjemahkan penyantun. Ya, lemah lembut, memberikan tempoh kepada orang-orang yang barangkali, ya tak, barangkali kita kata zalim, tidak keluar fi sabilillah, ya, lalu Allah tangguhkan, bagi peluang kot dia mau dia bertaubat, lalu dia mau fi sabilillah, lalu dia mau, maknanya kita kata meninggalkan kezaliman, ya, maknanya orang yang tak berhijrah, zalimi anfusihim, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, ya tak. Jadi barangkali ada yang tak terlibat dalam perjuangan Islam, itu orang yang zalim. Allah ada sifat halim, maknanya orang yang sifat halim ini ialah sifat lemah lembut, santun, memberi peluang lagi kalau mau bertaubat, mau terlibat, mau sama, ya tak, meninggalkan kezaliman untuk bersama dengan perjuangan Islam. Itulah sifat halim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita di situ meletakkan harapan pada diri kita, ya, meletakkan harapan pada diri kita bahawa barangkali ada kecuaian, ada kekurangan, jadi mencari jalan untuk terlibat fi sabilillah, mencari jalan untuk maknanya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu ayat 59. Hari ini kita masuk juga ayat ke-60. Ayat ini ada kaitannya dengan soalan-soalan yang dikemukakan pada minggu yang lalu, iaitu berkaitan dengan tindak balas terhadap kezaliman musuh kepada kita, ya. Sebelum itu barangkali ada apa soalan ayat 59 dari sudut nahwu ke dari sudut apa, ya. Imam masjid fi sabilillah. 750. Dia 750 boleh Yamaha, Kawasaki. Ya. Yalah, kalau 4 orang dia gilio-gilio. Potong imam tak ada gaji. 6. Jabut. Perbahasan ini ditimbulkan oleh Imam Abu Hanifah, ya tak? Ya, Imam Abu Hanifah melihat bahawa perlu kepada orang yang disebut sebagai murabitun. Murabitun ni makna orang yang full time. Dia tak payah dah pening kepala nak cari rezeki. Maknanya dengan adanya murabitun, orang yang ikat dirinya untuk masjid, ikat dirinya untuk pusat dakwah, ikat dirinya untuk jaga sempadan. Macam kita kata askar-askar Islam yang diberi gaji di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, Sayyidina Umar ini seorang reformis. Dialah orang khalifah yang pertama buat Madinah Askariyah. Madinah Askariyah maknanya bandar tentera. Ya, kalau kita ada dulu apa Kinrara ke apa entah. Maktab diraja Sungai Besi tu apa nama? Sungai Besi lah pula, Kinrara pula, ya. Pokoknya tempat-tempat yang khusus, dan mereka adalah askar-askar yang diupah gajinya, supaya mereka tak adalah sibuk nak mencari rezeki, nak meniaga, nak menternak, nak menanam. Maka terjejaslah sempadan. Masa itu sempadan umat Islam memanglah dengan Parsinya, dengan Romnya dan sebagainya. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah membahaskan bahawa apabila ianya suatu keperluan, dia kata bahawa ianya suatu keperluan supaya mereka boleh dipanggil murabitun, terus mengikat diri di tempat itu, tak perlu dah cari rezeki, maka ketika itu sebahagian daripada keperluan syariat, ya, sebahagian daripada keperluan syariat. Cuma petugas-petugas itu dia janganlah sifatnya, maknanya janganlah sifatnya demanding. Demanding tu maknanya ialah jangan menuntut, jangan menuntut. Adanya dia sebahagian daripada petugas-petugas, ya, sebahagian daripada petugas-petugas agama. Dan dia tidak perlulah maknanya menuntut-nuntut. Sebab dia berada di situ adalah suatu kemuliaan
Ya, dia berada di situ adalah satu kemuliaan. Kerajaanlah sepatutnya memberikan penghargaan. Ya, kerajaanlah sepatutnya memberikan penghargaan. Adapun dia jangan meminta-minta, jangan menuntut-nuntut, dia mengharapkan keberkatan. Mudah-mudahan walaupun sedikit tapi ada keberkatannya sehingga akhirnya Allah Taala akan menampung yang kurang. Ya tak? Sebab maknanya kalau dengan 750 duduk di wilayah, ada apa? Kemiskinan lagi lah, ya tak? Tak usah kata wilayah, duduk di Ipoh pun tak lepas. Tak usah Ipoh, Kuala pun tak lepas, ya tak? Nak kira miskin lagi lah, ya tak? Nak kira miskin lagi lah. Tapi rumah dah disediakan, ya tak? Rumah dah disediakan. Jadi maknanya masih lagi dianggap sebagai kemiskinan. Tapi dia mengharapkan adanya keberkatan. Sebab dia duduk di tempat yang penting. Dia sebagai, kalau ibaratnya benteng, dia di pos kawalan. Sehingganya tidaklah orang kata kecundang solat jemaah. Tidaklah kecundang solat jemaah kerana ada imam yang tetap di situ. Tidaklah kecundang orang azan sebab ada muazzin di situ. Kan semua orang berani azan. Kan semua orang berani azan. Jadi masalah kita, orang kita ni, dia mecat, ngurang, kritik orang azan, dia tak juga nak azan. Allah, peletih pun ada kata tu kan. Kita, orang kita ni pasal mecat nombor satu kata. Ngapa ini tak kena? Demi kekadap lah. Hidup juga. Hidup juga. Ini letih kita ni tak. Bukan nak ngata orang sini ni orang Pasir Berdengung. Orang Pasir Berdengung. La ilaha illallah. Ya tak? Sebenarnya tak ada hak untuk kita mengata itu dan ini kalau kita tak kadap. Tak ada haknya kita. Mika apa buat? Betul. Bahasanya tak? Jadi maknanya di situ kita cuba tunjukkan yang terbaik secara praktikal, bukan hanya belaburnya, ya, bukan hanya belabur. Baik. Dalam konteks ini maka Imam Abu Hanifah mengesahkan dan membenarkan, dan sebenarnya yang kita amalkan sekarang ini ialah berdasarkan mazhab inilah mazhab Hanafi. Yang bergaji ni sebenarnya adalah bermazhab Hanafi. Dan sebenarnya kita tu sebagai imam ke sebagai petugas ke letak bahawa walaupun sedikit tapi mudah-mudahan diberkati Allah lantaran kita berada di tempat yang penting, posisi yang penting untuk memastikan syiar Allah dan syariat Allah akan tertegak juga. Gaji-gaji askar bukannya banyak, ya tak? Tapi kalau tak ada demo, ya tak? Kalau tak ada demo, maknanya musuh bila-bila masa, ya, bila-bila masa akan menggugat umat ini. Jadi walaupun tak banyak tapi mereka mengharapkan bahawa mereka berada di satu posisi yang Nabi kata antum ala thughratin min thugharil Islam. Kamu berada di pos kawalan daripada benteng-benteng Islam. Fala yu'tayanna ahadum min qibalikum. Jangan sekali-kali bolos musuh daripada arah kamu berjaga. Jadi sama ada askar ke, sama ada masjid ke, dia semua tu berada di posisi yang penting. Walaupun kurang dia punya pendapatan, tapi dia mengharapkan keberkatan daripada Allah. InsyaAllah cukup. Ya, insya-Allah cukup. Itulah pegangan kita. Maknanya mereka hendaklah tidak demand, tidaklah menuntut-nuntut, ya, bahkan mereka hendaklah bersyukur berada di tempat yang sangat penting menyelamatkan syariat Islam dan syiar Islam. Harapkanlah pahala besar daripada Allah dan juga keberkatan, dan itulah sebenarnya maknanya kita kata yang mesti ada dalam benak hati dema. Ya, pasang begitulah. Jadi kalau masa orang untuk 750 ke 1000 ke, dia jangan campur. Dia tak usah campur. Kita ni sepatutnya, ya tak, untuk memperjuangkan nasib dia. Kita yang memperjuangkan nasib dia. Satu jasa yang tak boleh kita lupa juga, antara lain jasa Ustaz Wan. Ustaz Wan Tirmizi. Ustaz Wan Tirmizi lah yang mengumpulkan dana untuk memberikan pendapatan yang tetap kepada guru-guru agama di Kemboja. Antara lain, ya. Maknanya dulu pagi tak boleh nak buat kuliah. Saya terpaksa dah kerja ke Bendang ke, kan, apa benda ke. Sekarang dah boleh dah. Pasal imam-imam dan guru agama tu dah ada pendapatan. Dari mana dapat? Dari kita lah. Siapa ngutip? Ustaz Wan. Ustaz Wan Tirmizi. Jadi akhirnya agama lagi cepat berkembang. Ya, agama untuk kaum ibu sebelah pagi tu lagi cepat berkembang. Sebelah petang kan dan sebelah malam kaum bapa pula. Jadi ini maknanya kita kata nampak macam materialistik.
Ya, nampak macam material. Dah, dia penting demi kelangsungan pengajian agama tu. Demi memastikan maknanya agama itu akan ada penyebarnya yang tetap full timer, sepenuh masa. Jadi jangan dia demand, mana yang dapat itulah seadanya. Cuma pemerintahlah kena memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sangat-sangat penting ini, first liner kepada agama lah. Mereka barisan depan kepada agama. Dan termasuk yang jaga sempadan tu juga barisan depan kepada. Tidaklah menghalang kalau dia nak tu kan. Maknanya itu hak dia lah nak kan. Tiba-tiba dulu tak. Kan? Dulu zaman dulu, sekarang cucuk je gamaknya tak. Tak ada dah hopin. Dulu Pak Zali. Macam mana Pak Zali? Mana Pak Zali? Dulu siap tabit. Kan? Tiba-tiba chip. Pasal apa? Kurang chip. Kan? Tiba-tiba kurang kan? Chip. Tiba-tiba yang sajen yang pendek tu tengok sikit chip. Chip 300 chip. Tak? Itu sajen lah tak? Terpaksa pinjam buah dadu pula. Itulah ceritanya Pak Cik Mak. Jadi makna pasang ni aku ni bertuah berada di tempat yang penting ini. Adapun soal ini duit, mungkin dah kita nak kata banyak tak banyak, tapi kita harapkan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kurniakan itu keberkatan hidup, ya, insya-Allah. Cuma pemerintah lah kena melihat betapa pentingnya mereka menjadi benteng, ya. Mereka menjadi benteng. Kalau tak ada demo pun letih kita. Ni tertolak-tolak, ni tertolak-tolak kan? Tertolak-tolak pada. Tertolak-tolak, tu dia. Pun letih juga. Jadi yang kita amalkan ni sebenarnya mazhab Hanafi. Dari sudut memberikan gaji ataupun allowance kepada imam-imam ni. Ya, insya-Allah. Dibenarkan, ya, dibenarkan. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak lepas. Ini yang lepas ni pasal kita taklid mazhab Hanafi. Jadi adanya perbezaan tu bukan merunsinkan, bukan menyusahkan. Adanya perbezaan itu memberikan kita ruang-ruang, peruntukan untuk kita rasa tenang untuk melaksanakan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lain? Baik, kalau tak ada, kita masuk kepada ayat 60 ini. Ayat 60 ini kisahnya ialah bila mana kaum musyrikun Makkah tiba-tiba mereka ini nak menyerang sebahagian daripada orang Islam, ya, di dalam satu operasi, ya, dalam satu operasi. Kebetulan bulannya bulan haram. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Ya tak? Nah, saya ingatnya begitu bunyi ayatnya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, tentang bulan haram, boleh tak kita berperang pada itu? Maka Tuhan kata, qul qitalun fihi kabir. Katakanlah kepada mereka, berperang di bulan haram itu besar dosanya, ya, qitalun fihi kabir. Tetapi dikatakan bahawa wasaddun an sabilillahi akbar, tetapi menghalang manusia daripada agama Allah lagi besar dosanya. 217, ya tak? 217. Ya? Yalah. 217. Okey. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Betapapun besarnya berperang pada bulan haram, besarnya dosa, ya, besarnya kesalahan, tapi ada kesalahan yang lebih besar yang perlu dibasmi, yang perlu dihapuskan. Apa dia kesalahan yang lebih besar itu? Ialah menghalang manusia pada jalan Allah. Ini yang dilakukan oleh musyrikun. Kufur pada Allah, itu yang dilakukan oleh musyrikun. Halau manusia daripada Mekah, halau manusia daripada tanah air mereka, itu lagi besar dosanya, lagi besar fitnahnya. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Jadi ayat ini mengizinkan berperang pada bulan itu, ya, mengizinkan perang pada bulan itu pasal fitnah musyrikun itu lebih besar
lebih besar yang mesti dihadapi daripada maknanya kita kata berperang tadi. Berperang itu dah jadi ringan, pada bulan haram sekalipun dah jadi ringan, sebab perangai, perbuatan orang-orang musyrikun itu lebih besar, mesti diambil tindakan, lebih besar dan mesti diambil tindakan. Dia menghalang orang daripada Masjidil Haram, dia menghalang orang daripada jalan Allah, mereka halau umat Islam. Jadi ini maknanya kita kata perangai-perangai jahat yang mereka lakukan ketika itu, maka memerangi mereka diizinkan walaupun di bulan haram. Tuan-tuan dan puan-puan, ini nak dikaitkan juga dengan Bashar Assad ni. Maka orang kata, apalah orang Islam ni berperang sama orang Islam. Orang tak kenal Assad ni. Ya tak? Orang tak kenal rejim Assad Nusairiyah. Ya, maknanya orang tak kenal siapa demo ni. Demo ni nama je Islam. Ya, demo ni nama je Islam. Negara Syria tu dikatakan negara Islam, tapi sebenarnya zaman berzaman, maknanya sejak daripada rampasan kuasa Hafiz Assad, sekarang ini pula Bashir Assad, selamanya lah demo ini memerintahnya dengan kejam, dengan kuku besi, dengan diktator. Mereka minoriti. Mereka hanya 18%, hanya 18%. Dulunya mereka hanya 12%, kemudian sekarang ni mereka 18%, tapi mereka memerintah ahli sunnah wal jamaah ni. Ikut suka demo je. Ya tak? Di zaman saya tu bertahan jugalah. Bertahan lagi lah, walaupun sebenarnya bukan bebas sangat, bukan bebas sangat. Pergerakan rakyat dan pergerakan kami semua dibaca oleh mereka, semua diintip dan dibaca. Maknanya kalau naik bas sana, kalau kita naik bas ekspres ataupun bas nak pergi ke kampung-kampung, semua kena tulis nama. Nak pergi rumah siapa, berapa hari duduk di situ, semua. Maknanya bercatat, pergerakan rakyatnya semua bercatat. Dalam perjalanan kan ada roadblock. Masuk pula askar ni. Naik pula bas kita ni. Bas ni kadang-kadang bas kan besar sangat pun, coaster je. Naik, cek balik, tengok balik. Rupa kita, muka kita, betul kamu pergi rumah sekian-sekian, berapa hari kamu di situ. Itulah rupanya. Rakyatnya pun rupa itulah. Dia pasang spy dia pasang dia punya mukhabarat dan sebagainya. Jadi dibataskan Islam itu kepada kehendak-kehendak dia saja. Bunuh, bawa lari malam itu biasa. Bunuh, bawa lari malam saja itu biasa. Cuma di zaman Bashar ini sampai kepada peringkat memerangi, bom, habis masjid-masjid. Ya tak? Masjid Khalid Ibn Walid pun tak selamat di Hama, ya tak? Di Hims, ya tak? Habis segala dia punya maknanya hampir nak kena kepada makam Sayyidina Khalid Ibn Walid. Ya, dia marah sungguh Khalid ni. Apa tak marahnya? Sebab Khalid berperang di Qadisiyah mengalahkan Empire Parsi. Demo ni ada pengaruh Parsi. Demo ni ada pengaruh Parsi, ya tak? Jadi maknanya habis demo, maknanya serang masjid-masjid dan sebagainya. Jadi bagi kita maknanya memerangi orang Islam itu kira dosa besar. Tapi sebenarnya ada fitnah yang lebih besar yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Memaksa orang supaya memuja Assad, menolak maknanya kita kata Al-Quran, memaksa orang supaya menganggap bahawa segala-galanya adalah Assad. Jadi bidam birruh nufdika ya Assad, dengan dam, dengan darah, dengan nyawa kami akan tebus diri kami untuk kamu wahai Assad. Itulah yang terpaksa disebut di sekolah-sekolah kerajaan, bidam birruh nafdika ya Assad. Apa itulah? Ni siapa-siapa juga sekolah kerajaan. Jadi maknanya semua kena pakai rupa askar. Siapa sekolah kerajaan semua kena pakai rupa askar. Jadi maknanya memang dipaksa, ya tak? Memang dipaksa untuk orang kata beriktikad dengan iktikad yang salah. Begitulah keadaan dia. Itu di zaman kami, apatah lagi lepas itu sampai dibunuh kalau mereka tidak menyatakan kesetiaan kepada Assad dan sebagainya. Jadi fitnah mereka lebih besar. Sebab itu kata ayat yang tadi 200 apa tadi? 17, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah kejahatan mereka ini lebih berat daripada membunuh mereka. Membunuh mereka itu dah jadi ringan.
Jadi ini benda ni harus dipaham juga, ya. Benda ni harus dipaham supaya tak seenaknya kita nak maknanya menyatakan bahawasanya orang yang berjuang menentang rejim Asad ini pergi sia-sia, pergi tak ada guna, ya tak? Pergi jadi pengganas. Jangan, ya, jangan secepat itu, ya, jangan secepat itu. Ganas lagi Asad ni, ya, ganas lagi maknanya Nuri Maliki dengan Syiahnya di Iraq tu, lebih ganas lagi sebenarnya daripada ISIL ni, tapi tidak didedahkan dalam media. Tidak didedahkan dalam media. Yang kita dapat pun melalui YouTube je. Yang kita dapat melalui YouTube je. Jadi maknanya dalam media yang resmi tak didedahkan sebab dikuasai oleh musuh-musuh, ya, dikuasai oleh musuh-musuh. Baik, jadi maknanya di situlah ayat ini turun. Kisahnya bila mana orang-orang kafir musyrik nak ambil kesempatan daripada orang Islam, demo nak serang atas alasan orang Islam tak perang. Musim ni musim bulan haram, kita boleh bunuh demo seenaknya. Masa itu ada lagi 2 hari bulan Muharram. Ada dikatakan lailataini baqiyataini minal Muharram. Ada 2 malam berbaki daripada bulan haram. Jadi tentunya orang-orang Muhammad ni kata mereka takkan lawan kita, kita dapat bunuh demo senang je. Tiba-tiba orang-orang Islam, ya tak, tetap bertahan. Dan akhirnya oleh kerana mereka diserang, lalu mereka menyerang balas. Ya tak? Itu yang dikatakan zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bih. Ya. Demikianlah barang siapa membalas dengan penganiayaan yang pernah dideritainya. Maknanya mereka diperangi, maka wajib dan boleh kita balas balik perang itu. Ya. Balas balik perang itu. Walaupun di bulan haram, walaupun di bulan haram, kerana fitnah yang bakal mereka lakukan, kejahatan yang bakal mereka buat lebih teruk lagi, ya, lebih teruk lagi. Jadi di sinilah makna kita terpaksa mengambil pendekatan untuk membalas mereka perang dengan perang. Dalam peperangan itu, ya, dia punya maknanya kita kata kaedahnya. Walaupun di luar perang, kalau dalam dakwah lain, dalam dakwah wa ahsin ila man asaa ilaik, buat baiklah kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Itu dakwah. Kalau perang kopi tu, mereka nak merang teman, noh le senjata mereka ambil tu. Tumpah le pun. Ya tak, tumpah le pun. Ngapa? Wa ahsin ila man asaa ilaik, buat baiklah kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Atau dia datang nak berperang, kita bagi dia senjata, ya tak? Tak keratur. Dalam dakwah, ya, dalam dakwah kita boleh buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kita supaya akhirnya dia mau Islam, ya, dia mau terima Islam, ya tak? Tapi dalam perang tak, kita diizinkan lawan balik senjata dengan senjata, ya tak? Itu yang dikatakan zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi. Ya, demikian itulah barang siapa membalas. Aqabah tu aqibah. Aqabah tu aqibah, maknanya membalas balik apa yang telah dibalas kepada mereka, penganiayaan yang terpaksa mereka terima, ya. Jadi ianya berlaku di bulan haram. Tiba-tiba orang Islam ni tadi menang, berjaya, tapi hati itu berlabun. Kita ni berperang bulan haram, ya tak? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Macam mana ni boleh ke berperang di bulan haram ni? Maka turun ayat, ya tak? Ini dan juga ayat 200 berapa tadi? 17 daripada surah Baqarah. Qul, ya tak? Katakanlah, ya tak? Qul qitalin fihi kabir. Qitalun, ya. Qitalun fihi kabir, memanglah berperang pada musim bulan haram tu bendanya dosanya besar, tetapi wasaddun an sabilillah, menghalang manusia daripada agama Allah, ya tak? Kemudian katanya wa ikhraju ahlihi, ya tak? Mengeluarkan ahli Mekah daripada Mekah. Tapi sebelum itu dikatakan di situ bahawa apa nama tu, wa kufrun bihi, kufur kepada Allah lagi besar dia punya dosa dan lagi besar, maknanya mesti diambil tindakan. Wal masjidil haram, kufur kepada masjidil haram dan kemuliaannya. Wa ikhraju ahlihi minhu akbar,
maknanya mengeluarkan manusia daripada Masjidil Haram, menghalau umat Islam, itu lagi besar fitnahnya. Maka boleh diperangi walaupun di musim dipanggil bulan haram, ya, walaupun di bulan haram. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini kita kena, maknanya berat. Ini perbahasan ni agak berat, ya. Nak dihadamnya tu bukan senang, ya. Thumma bughiya alaih, bagha, ya, melampau. Ya tak? Udahlah begitu, mereka tak henti-henti melampaui, maknanya ekstrim dan melampau, bertindak melampaui, ya, bertindak sekali lagi, membuat penganiayaan ke atas, ya, ke atas orang-orang yang beriman ni tadi. Berapa kali perang, diperangi, ya tak? Maka, ya tak? Makanya di hujungnya Allah menyatakan innallaha la'afuwun ghafur. Ya tak? Allah itu Maha Pengampun, ya, afu, ya. Allah itu afu ni maknanya afwa. Afwa ni makna pemaaf. Pemaaf atas sikap berperang di bulan haram tadi, ya tak? Tuan-tuan, dikata di situ la yansurannahullah. Lagi sekali nak bagi apa? Lam tu demi. Dan mesti ada nun syaddah. Apa nak terjemah nun syaddah? Pasti. Asalnya ialah yansuru. Nasara yansuru. Apa makna nasara yansuru? Menolong. Nasara yansulu itu maknanya menolong. Sebab itu penolong Nabi Isa dipanggil Nasara. Dipanggil sebagai Nasara. Jadi Nasara, dari penolong Nabi Muhammad dipanggil Ansar. Hawariyun itu dipanggil Nasara. Kemudian penolong Nabi Muhammad dipanggil Ansar. Daripada Nasara timbullah Ansar. Jadi Nasara yansuru. Tetapi di sini tak cukup yansuru, yansuran, ada nun syaddah. Jadi nun syaddah tu kita kena terjemah pasti. Lam tadi kita terjemah demi pasti ia akan menolong akan orang yang dianiaya oleh orang yang telah dianiaya. Jadi dia di sini Allah pasti, demi pasti Allah akan menolong orang-orang yang telah dianiaya ini, ya. Orang-orang yang telah dizalimi walaupun di bulan haram sekalipun, mereka yang telah dikeluarkan daripada makna Makkah Al-Mukarramah. Berperang dengan orang-orang yang begini walaupun di bulan haram, innallaha la'afu, bahwasanya Allah sesungguhnya Maha Pemaaf, Ghafur, Maha Pengampun. Kerana berperang di bulan haram, Allah ampunkan. Pasal ada benda yang lebih besar yang mesti dihadapi, yang dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Tuan-tuan, ya, orang selalu pakai ayat ni tapi tak tahulah konteksnya macam mana, ya. Kadang-kadang dia kata kamu ni buat fitnah je. Kamu tahu tak fitnah tu lebih besar lagi dosanya dari membunuh, katanya. Tapi dia tak faham makna fitnah di situ. Apakah fitnah di situ? Tohmahan yang tidak berasas dalam ayat tu. Dalam ayat itu, fitnah yang dikatakan asyaddu minal qatli dalam ayat itu bukanlah tohmahan yang tidak berasas, iaitu menghalang manusia daripada jalan Allah, ya tak? Kufur kepada Allah, itu semua fitnah. Itu semua kacau. Fitnah dengan makna kekacauan ataupun benda yang kacau. Apa yang kacau di situ? Chaos. Apa chaosnya di situ? Menghalang manusia pada jalan Allah, kufur kepada Allah, ya tak? Tidak memuliakan Masjidil Haram. Kemudian apa lagi? Ikhraju ahlihi wa ikhraju ahlihi, maknanya keluarkan manusia daripada tanah air mereka. Itu lebih dahsyat daripada memerangi mereka. Maknanya kejahatan mereka itu lebih dahsyat. Kejahatan itu semua dipanggil fitnah, kekacauan, chaos. Itu asyaddu minal qatl, lebih besar daripada dosa memerangi mereka. Perangilah mereka demi untuk dapat kita hapuskan halangan, sadd an sabilillah, hapuskan halangan benteng, halangan yang mengendalikan agama Allah. Perangi mereka demi menghapuskan
khurafat dan kekufuran yang dibawa oleh Syiah Nusairiyah ini. Syiah Nusairiyah ni tuan-tuan, dia tak percaya Nabi, dia tak percaya Sayyidina Ali dah mati. Dia kata Sayyidina Ali ada di langit, akan turun, kata dia. Ya tak? Tak ya, dia tu mati, dia akan turun nanti lawan Imam Mahdi. Dia, bagi dia Sayyidina Ali itu sebahagian daripada Tuhan. Itu Nusairiyah yang sedang memerintah di Syria sekarang ni. Sebenarnya Syiah Nusairiyah ni, Syiah pun kata sesat. Orang sesat ngata sesat ni. Dia macam orang tak reti ngata orang tak reti. Kamu tak reti atau kamu reti? Jadi orang sesat ngata orang sesat ni, inilah dia, ya tak? Nusairiyah ni, ya tak? Jadi maknanya tak ada, ya. Kita kata bahawa kejahatan kufur itu lebih dahsyat dosanya daripada memerangi mereka. Jadi tuan-tuan, ya, minta maaf lah, bukanlah kita tu, tapi ada orang yang memerangi mereka, ya tak? Ada orang pergi perang dengan mereka. Kita tak boleh nak kata lebih. Kita apa yang kita buat, itu je lah, ya tak? Kita apa yang kita boleh buat, kita bantu apa yang boleh kita bantulah untuk kekuatan Islam. Kita nak kata lebih tentang orang ni, jangan. Ya tak? Dia tolong menghapuskan fitnah yang dibawa oleh rejim Nusairiyah. Itu dia, ya. Jadi maknanya di situ, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Itu makna fitnah di situ. Habis di situ, kemudian masuk kepada ayat yang baru. Cuma tak adalah sampai ke tahap maknanya macam kufur tadi, ya tak? Itu barangkali dia keliru. Dia barangkali dia ambil tindakan itu, dia keliru lah. Kita anggap dia tu keliru. Maknanya dia tak faham peranan jama'atut tabligh, sehingganya dia halang jamaah tu daripada tidur di masjid. Dia ingatnya masjid tu dia punya ke? Kan? Tu kan? Sebenarnya masjid ni kan Allah punya. Siapalah kita nak menghalang? Ya, siapalah kita nak menghalang? Satu. Yang kedua, dia lupa ke jasa? Ya tak? Dia lupa ke jasa anak-anak muda kembali ke masjid daripada usaha-usaha jama'atut tabligh. Minta maaf lah, saya sendiri sebut, saya sebahagian daripada orang yang ke masjid hasil daripada gash yang dilakukan, usaha ziarah yang dilakukan oleh jama'atut tabligh, sehingga aku pergi ke masjid. Kalau tidak, ya Allah, tahulah zaman keliput dulu, ya Allah, apa tak kira, ya tak? Bukan pergi masjid, ya Allah, ngangkat bersika. Maghrib tu ngangkat bersika roja. Nama, ya Allah, ya tak? Itulah rojanya. Sika dah ubah dah masa tu, ya tak? Ngangkat bersika. Tapi kita disepuh oleh jama'atut tabligh sehingga akhirnya hidup balik masjid-masjid kita. Jadi dia lupa. Kalau ada kekurangan pada jama'atut tabligh, tak ada jaga kebersihan ke dan sebagainya, itu kita uruslah. Kan? Kita urus, kita siapkan tempat dia, kita pastikan dia jaga itu, dia jaga ini. Itu je. Ya. Ada pun nak menghalang dia, bagi saya satu yang tak kena. Mungkin orang yang menghalang tu dia tak tahu, dia tak faham, ya tak? Mungkin dia menjadi musuh kepada apa yang dia tidak tahu, ya tak? Jadi kena diberitahu, ya tak? Wallahu alam. Esoklah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.